Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Topik yang bakal dikongsikan pada sesi kali ini ialah menjiwai sifat tawadhu'. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Hijr ayat yang ke-88. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wakhfid janahaka lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan hendaklah kamu merendahkan diri di hadapan orang-orang yang beriman. Manakala sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Mafhumnya, barang siapa yang tawadhu' kerana Allah Subhanahu wa taala, yakni merendah diri kerana Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan darjatnya. Wa man takabbara, dan barang siapa yang takbur sombong, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan darjatnya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Daripada dua dalil ini dapat difahami bahawasanya agama Islam amat menggalakkan umatnya untuk bersifat tawadhu'. Tawadhu' menurut Syekh Profesor Dr. Ahmad Tayyib ialah lemah lembut dan mudah bergaul, toleransi dalam ucapan dan beradab dalam perbuatan, seperti mengasihi sesama hamba, merendah hati sesama manusia, dan hati yang tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya, apakah itu sifat tawadhu'? Lalu beliau menjawab, tawadhu' itu ialah apabila kita melihat seorang Muslim yang lain, maka katakanlah bahawasanya Muslim itu sudah tentu lebih baik daripada kita. Dan apabila kita melihat Muslim yang lebih tua daripada kita, maka katakanlah pastinya manusia itu lebih banyak pahalanya daripada kita kerana dia lebih awal mengenali Islam daripada kita. Dan apabila kita melihat Muslim yang lebih muda daripada kita, maka katakanlah beruntunglah dia kerana dia lebih muda daripada kita, sudah tentu dosanya lebih sedikit berbanding dosa-dosa yang telah kita lakukan. Di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ada beberapa kisah yang menunjukkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersifat dengan sifat tawadhu'. Kisah yang pertama ialah Nabi SAW melarang para sahabat untuk memuji baginda secara berlebih-lebihan. Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, janganlah kalian memuji daku berlebih-lebihan seperti orang Nasrani memuji Isa ibn Maryam, yakni Nabi Isa alaihi salam, sehingga mengangkat darjat Tuhan ke atas Nabi Isa alaihi salam. Malahan Nabi SAW bersabda lagi kepada para sahabat, innama ana abdun faqulu abdullah wa rasuluh. Sesungguhnya aku ini seorang hamba, maka hendaklah kalian berkata, aku ini Abdullah, hamba Allah, wa rasuluh, dan utusannya, yakni utusan Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang kedua, Nabi SAW amat bersifat tawadhu' dalam pergaulan. Ini dibuktikan dengan suatu kisah yang diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Pada saat ketika di Madinah, ada seorang wanita yang berhajat untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan pada saat itu Rasulullah SAW merupakan seorang pemimpin di Madinah. Respon Rasulullah SAW terhadap permintaan wanita tersebut ialah Rasulullah SAW memohon wanita tersebut hanya tunggu di mana laluan-laluan yang mudah bagi wanita tersebut
yang berada di Madinah. Lalu Nabi SAW datang bertemu dengan wanita tersebut dan menyelesaikan segala hajat wanita tersebut. Kisah yang ketiga, Nabi SAW bukan sekadar tawaduk sesama manusia, malahan di hadapan makanan pun Nabi SAW bersifat tawaduk. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahawasanya Rasulullah SAW pernah dijemput ke kenduri para sahabat, dan di kenduri tersebut hanya dihidangkan roti yang biasa sahaja, tetapi Rasulullah tetap hadir dan makan bersama dengan para sahabat dan khadamnya. Kisah yang keempat, tawaduk Nabi SAW bukan hanya dalam lingkungan bersama dengan orang yang beriman sahaja. Nabi bermuamalah dengan orang yang bukan Islam. Sebagai contoh, ada suatu kisah di mana Nabi SAW menggadaikan baju besinya kepada seorang yang bukan Islam yang bernama Abu Ash-Shahmi untuk membeli 30 gantang gandum daripada Abu Ash-Shahmi. Ini membuktikan Rasulullah SAW bersifat tawaduk dengan orang yang bukan Islam, bukan hanya memerangi orang yang bukan Islam. Kisah yang kelima, Nabi SAW menunaikan haji dengan menaiki seekor unta, yang mana unta itu hanya dilapik pelana yang lusuh, dan di atas pelana itu dilapik pula kain yang biasa yang tidak sampai harganya 4 dirham. Dan pada saat itu Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, jadikanlah haji ini tiada riak padanya dan tiada sum'ah," yakni suatu amalan yang dilakukan semata-mata untuk menunjuk-nunjuk kepada manusia yang lain. Kisah yang keenam, Nabi SAW melarang para sahabat untuk bangun menyambutnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, tidak ada manusia yang lebih dikasihi oleh para sahabat melainkan Nabi SAW. Apabila para sahabat melihat Nabi SAW datang, mereka tidak bangun untuk menyambutnya kerana mereka mengetahui Nabi SAW tidak menyukai perbuatan tersebut. Namun, larangan Nabi SAW ke atas para sahabat ini tidaklah secara mutlak, kerana ia berlaku di kalangan para sahabat. Nabi SAW pernah menyuruh golongan Aus untuk bangun menunjukkan hormat ke atas ketua golongan Ansar, yakni Sa'ad bin Mu'adh. Di atas kisah ini, maka ulama mazhab Syafi'i menggalakkan untuk kita bangun menghormati pemimpin di kalangan kita ataupun ahlul fadl di kalangan kita, orang yang mempunyai kelebihan di kalangan kita, digalakkan untuk kita bangun bagi menghormati mereka. Daripada kisah-kisah yang telah dikongsikan jelas menunjukkan kepada kita bahawa Rasulullah SAW mempunyai sifat tawaduk yang paling hebat. Sidang penonton yang dihormati sekalian, lakaran sejarah telah membuktikan Iblis adalah makhluk yang paling taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun atas sikap takabur, tidak mahu sujud ketika diperintahkan pada saat penciptaan Nabi Adam, maka Iblis menjadi makhluk yang paling murka, paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga amat takut segala amalan yang telah kita himpunkan setinggi gunung akhirnya ranak begitu sahaja akibat sikap takabur, yang akhirnya menjerumuskan kita ke dalam siksa api neraka. Na'udzubillah. Penonton sekalian, ketaatan, kebaikan, kelembutan tidak akan bermakna jika ada sedikit perasaan sombong ataupun takabur. Rasulullah SAW telah memberikan contoh yang terbaik bagaimana untuk kita menjiwai sifat tawaduk ini. Para sahabat mengalirkan air mata melihat baginda SAW memilih kehidupan tawaduk berbanding kesenangan duniawi. Oleh kerana sifat tawaduk inilah baginda SAW diangkat darjat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikurniai segala kebaikan. Oleh itu, para penonton sekalian, sebagai seorang Muslim, ayuh kita menilai
apakah ada nilai tawaduk dalam hati kita atau hanya terselit sikap takabur yang akhirnya mengikis segala nilai kebaikan yang ada dalam hati kita. Apabila kita menjadi orang yang tawaduk, bukan bermakna kita menghina diri kita, tetapi percayalah, apabila kita merendah diri, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan meninggikan darjat kita di hadapan manusia yang lain. Orang yang rendah diri dan tawaduk mestilah mengikuti segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawaduk bukan pada pakaian yang lusuh, tetapi tidak solat dan tidak mengikuti syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kata yang lain, orang yang tawaduk mestilah benar-benar ikhlas melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang memiliki sifat tawaduk sudah tentu berakhlak baik, sama ada dengan majikan, dengan pekerja, dengan sahabat-sahabat atau sesiapa sahaja tanpa melihat kedudukan mereka. Sebagai kesimpulan, ada 3 tanda orang yang tawaduk. Yang pertama, orang yang tawaduk suka mendengar nasihat. Dia akan mengambil segala manfaat daripada nasihat yang telah diperoleh. Namun, jika ada keegoan dalam hati di saat kita menerima nasihat, maka masih belum jernih lagi sifat tawaduk dalam diri kita. Yang kedua, orang yang tawaduk tidak memperlekehkan orang lain. Setiap orang dianggap penting, walaupun kedudukan sosial tidak sama, tetapi mereka tetap memandang tinggi dan tidak memperlekehkan orang lain. Yang ketiga, orang yang tawaduk tidak mudah menghukum. Hatinya penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang dan tidak mudah menghukum terhadap orang lain. Sifat kasih sayang, kebaikan dan kemaafan itu menutup keegoan dirinya sehingga menyebabkan tidak sempat untuk menyalahkan orang lain. Oleh itu, menilai diri kita lebih baik daripada orang lain adalah satu penilaian yang salah, yang menyebabkan hati kita akan menjadi lebih parah. Ayuh kita beramal dengan sifat tawaduk. Percayalah, dengan nilai sifat merendah diri, pastinya nilai darjat kita akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.